Assalamualaikum semua. Saya Isma. Firstly, terima kasih menjemput saya menjadi sebahagian daripada program induksi. Saya rasa amat rendah hati sebab menjadi wakil untuk pelajar ijazah ANC. Jadi saya akan share beberapa tips yang mana tahu boleh korang amalkan. So firstly, betul-betul kita kena tahu ialah kenalkan kemampuan diri. Maksud saya macam saya dalam kelas saya kuat bela. So bila dalam kelas kita macam saya suka tulis notes. Macam apa yang lecturer elaborate, saya akan tulis dalam notes. Means saya akan preparekan satu buku khas untuk saya contoh apa semua dan tulis notes apa semua. So bila balik daripada kelas, saya akan revise balik di mana balik apa yang lecturer ajar. Lepas tu ada setengah kita macam jenis fokus dalam kelas. So fokus dalam kelas. Sebab tu saya cakap tahu kemampuan diri. And then macam saya cakap, saya pun quite pemalu person macam tu. Tapi lepas balik kelas, saya akan tanya kepada lecturer apa yang saya tak faham semua tu. And then yang kedua, kemaskan meja. Okay, benda ni mau nampak macam klise, mau nampak macam simple je benda ni. Tapi sebenarnya mood study ni relate dengan environment sebenarnya. Contoh kalau meja kita messy kan, macam ketah kat sana kat sini semua, kita tak boleh nak fokus, kita tak boleh nak duduk dalam environment yang selesa. Sebab tu saya cakap kita kena letak dekat mana notes, kena letak dekat mana pensel apa semua. So benda tu kena dalam keadaan teratur. So kita nak study, kita ada mood kita. And then yang ketiga, kena pandai score. Okay, contohnya bila ada final exam, quiz ataupun test. Bila ada quiz ataupun test, contoh dapat 30% per 40. So dalam exam kita kena score pula untuk dapat apa yang kita nak, untuk kita achieve A+ ataupun A solid apa semua tu. So kena pandai-pandai score and work hard lah untuk final exam. Lepas tu yang keempat, ulas dan elaboratekan. Maksud saya ulas dan elaboratekan ni, biasa kalau final exam dia ada macam briefly explain. Okay, lepas tu explain this, elaborate this. Maksudnya kita kena betul-betul explain. Tak apa explain lebih, tak apa, biar pemeriksa faham apa yang kita nak sampaikan dalam kertas exam tu. Okay, lepas tu kalau ada soalan macam state file component of information system, lepas tu kita pun state, tapi jangan semata-mata state. Bagi apa yang saya buat, saya akan elaborate. Even disuruh state, saya akan elaborate. Contohnya macam hardware, software tu kan, kita kena state, okay, hardware ni apa, contoh hardware ni apa, software ni apa, contoh software ni apa. So benda kena elaborate. Apa bila kita elaborate apa, pemirsa akan nampak kita ni faham apa yang kita belajar sebenarnya. Lepas tu bila kita jawab exam, tak semestinya semata-mata kita kena faham. Kita kena betul-betul faham. Tak boleh kalau macam tiba-tiba letak facts. Sepatutnya bila kita betul-betul faham, kita boleh elaborate with apa kita punya own idea lah. Buat jadual. Bila kita buat jadual, memang sometimes kita payah nak ikut je lah sebab kelas apa semua. Tapi saya akan buat jadual pada waktu malam. Contohnya study ni, okay, hari ni study subjek apa, esok study subjek apa. Okay, mungkin ada banyak-banyak kita buat jadual ni mungkin payah nak ikut. Tapi bila kita ada jadual, kita move to disiplin lah. Sebab saya tak amalkan study petang. Saya suka study waktu pagi dan waktu malam. Sebab waktu tu tenang je. Lepas tu kita boleh clear mind. Lepas tu lah kita boleh faham apa sebenarnya yang lecturer ajar sebenarnya. Lepas tu pun jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Sekali jaga hubungan dengan Allah, solat tu semestinya. Tapi apa yang awak semua kena ingat, kalau kita nak lebih, kita kena minta lebih. Okay, contohnya saya macam saya cakap tadi, saya tahu kemampuan saya dekat mana. Macam saya boleh study waktu malam, saya bela apa semua. So saya kena cari kekuatan dan kelemahan.
So bila waktu malam, tadi waktu tengah malam macam pukul 11 above sampai pukul 3, lepas tu bangun solat sunat apa semua, lepas tu minta dengan Allah, minta lebih, macam kita nak lebih, kita minta lebih, semua benda tu, ingat apa yang saya kata tu. Lepas tu apa yang saya amalkan juga sampai ke hari ni, saya suka pegang tasbih waktu tidur. Okay, bila kita pegang tasbih waktu tidur, kita letak tepi dulu phone, masa tu kita berzikir, insyaAllah urusan esok pagi pun akan mudah. Lepas tu dengan adanya zikir semua ni, ingatan lebih kuat tau, ingatan kita lebih cerdas. Yelah, sebab benda tu lah benda komponen sepatutnya ada dalam kita punya brain kan. Okay. Lepas tu pun jaga hubungan dengan manusia, maksud saya dengan lecturer, dengan ibu bapa, sebab lecturer lah yang mencurahkan ilmu, dia lah memberi kita ilmu, kita ni yang dahaga ilmu. So kita kena hormat dia orang, and hormat ibu bapa juga. Buat apa ibu bapa nak. Sepatutnya macam saya cakap, betul doa tu adalah kunci, tapi sebenarnya kita yang buka kunci tu, kita juga yang buka kunci tu. Jadi kalau kita tak berdoa, tak adalah kunci tu. Jadi doa tu penting. Macam saya cakap, kalau kita minta banyak tu lah kita dapat. Jadi bila nak dapat kejayaan ni bukan mudah, semuanya perlukan pengorbanan semuanya. Macam contoh, kalau kita tak sempat catch up apa yang lecturer ajar apa semua, kita kena usahakan diri sendiri, tak boleh nak harap orang lain, sebab kita yang nak benda tu. So kita kena try hard nak benda tu. Okay, semua orang pun ada cita-cita masing-masing, semua orang pun ada keinginan masing-masing. Sebab tu saya cakap pentingnya jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia, yang tu yang penting. Okay, lepas tu kesimpulannya yang saya cakap tadi, yang pertama, kena kenal kekuatan dan kelemahan kita, kena kenal kemampuan kita. Lepas tu kemaskan meja, pandai-pandaikan skor, and then ulas and brainstorm apa yang dalam notes and apa kita nak cakap dekat exam, buat akronim apa semua, mind map apa semua. Lepas tu jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. So sebenarnya apa yang saya amalkan hingga ke hari ni menjadikan saya hari ni, sebenarnya yang kita amal daripada A sampai Z menjadikan kita insan pada hari ini. Jadi apa yang saya buat sekarang ni, saya buat habis intern dekat Petronas Kebat Kedah. Lepas tu saya buat decision nak sambung PhD first rate mood, dan Alhamdulillah saya lulus interview by FC staff, dan sekarang ni saya buat PhD first rate mood by full time research. Doakan saya untuk completekan research within 2 years. InsyaAllah semua ada rezeki masing-masing atas usaha masing-masing, dan saya harap dengan wujudnya aktiviti macam ni, Persatuan AIS dapat membentuk lagi insan lebih berjaya